Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Lukman Muhammad untuk ringkas 12 tengah hari. Usaha meningkatkan kualiti produk kraft Sarawak khususnya songket akan diteruskan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, songket Sarawak akan dicalon bagi mendapatkan pengiktirafan antarabangsa di bawah Konvensyen 2013 Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menurut beliau, pengiktirafan UNESCO itu akan memberi impak positif kepada seni di Sarawak sekaligus memartabatkan warisan tradisional Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi. Di bawah UNESCO, dan saya harap intangible benefit ini sudah tentu akan memberi kesan yang sangat positif di dalam kita nak membangunkan seni kraft yang terdapat di negeri Sarawak. Kita banyak satunya. Beliau berkata demikian dalam ucap tamannya di Majlis Perasmian Muzik dan Fashion Sarawak SEMFAC 2020 di Kuching. Tambah Abang Johari lagi, Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan itu. Kerajaan kita memang mendukung, memberi sokongan melalui Kementerian Datuk Karim kepada pihak-pihak NGO yang ingin hendak menaikkan kualiti dan juga hasil kraft kita. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak akan mengkaji dan mempertimbangkan penubuhan badan baru iaitu ICH Sekretariat di Kuching. Perkara itu didedahkan oleh menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurut beliau, ia merupakan kerjasama pihaknya dengan Kerjasama Persatuan Penggiat Seni dan Kebudayaan Malaysia Kuching MACPA. Merupakan tumpuan bagi kelestarian warisan seni dan juga budaya Sarawak secara sistematik dan juga untuk mempromosikan warisan seni budaya ke peringkat serantau dan global sebagai pusat dokumentasi warisan seni dan juga budaya. Tambah beliau lagi, penyertaan dan penglibatan aktif penggiat-penggiat seni di Sarawak diperlukan di samping menyediakan latihan bertaraf antarabangsa dan menyediakan dosier pencalonan elemen-elemen warisan seni dan budaya untuk mendapatkan pengiktirafan antarabangsa di bawah Konvensyen 2003 UNESCO. Secara sistematik mengikut tanda aras UNESCO, saya amat optimis bahawa warisan seni budaya Sarawak akan melonjak dan dikenali bukan sahaja dalam negara tapi juga di peringkat serantau dan juga peringkat global. Selain itu, pihaknya juga akan terus aktif mempromosikan Sarawak menerusi pelbagai program antarabangsa. Sarawak bakal membina sebuah akademi sukan bertaraf antarabangsa dengan dilengkapi teknologi terkini khusus untuk mengasah bakat para belia negeri menjadi atlet berkelas dunia. Demikian umum Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng di mana katanya Sarawak komited untuk mengembangkan lagi pembangunan para belia di negeri ini seiring dengan misi menjadi negeri maju menjelang 2030. Kita melihat apa yang telah berlaku di New Zealand. New Zealand, negara yang kecil, yang pun populasi 4 juta. Tapi dengan latihan yang telah diberi kepada para belia mereka menjadi champion dalam sukan Olimpik. Kenapa? Kerana pusat latihannya adalah terkini. Jadi saya dan rakan-rakan dalam kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk mewujudkan Sport Academy dengan harga yang boleh tahan juara. Jadi kita laksanakan dasar itu. Ini semuanya untuk belia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Belia Peringkat Negeri 2020 di Kompleks Sukan Asajaya pada Sabtu.
Sambutan Hari Belia 2020 yang bertemakan Belia Pemacu Transformasi Digital Sarawak melibatkan para belia yang terdiri daripada pelajar sekolah, pelajar pengajian tinggi awam dan swasta serta orang ramai yang berusia dalam lingkungan 15 hingga 40 tahun. Susulan pengurangan kes jangkitan COVID-19 di beberapa negeri, kerajaan telah membuat keputusan untuk menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di beberapa buah negeri. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, langkah itu dilakukan setelah mempertimbangkan impak semasa dan jangkaan kesan terhadap pemulihan ekonomi yang terpaksa dihadapi sekiranya PKPB terus dilaksanakan. Dijangkakan KDNK negara akan kerugian kehilangan sebanyak 300 juta ringgit sehari jika PKPB diteruskan. Ini sekaligus akan mengakibatkan kemerosotan pasaran buruh dan penurunan perbelanjaan isi rumah, peningkatan ketidaktentuan pelaburan, kehilangan pekerjaan tetap, penutupan perniagaan dan lain-lain kesan sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, kerajaan berhati-hati dan perlu mempertimbangkan semua aspek di dalam rangka sebarang pendekatan bagi mewujudkan keseimbangan antara menjaga kesihatan awam dan kesan terhadap ekonomi. Antara negeri yang ditamatkan PKPB bermula 6 Disember ini adalah Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Sementara itu, di Sarawak pula 2 kluster telah diisytiharkan tamat pada Sabtu, iaitu kluster Baki dan kluster Seladah di daerah Kuching. Ini berikutan tiada kes baru dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari yang lepas melibatkan kluster ini. Bagaimanapun, Sarawak merekodkan 1 kes baru di daerah Lawas, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,068 kes. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTEK) menyambut baik penamatan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di beberapa kawasan di negara ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia secara tidak langsung dapat menghidupkan semula pelancongan domestik menerusi inisiatif Gelembung Perjalanan Domestik. Dengan penamatan PKPB, pergerakan adalah lebih mudah tanpa memohon kebenaran PDRM. Namun pergerakan keluar dan masuk kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD adalah tidak dibenarkan. Jelasnya orang ramai kini boleh melancong dengan selamat berpandukan SOP PKPB yang ditetapkan. Sementara itu, seperti perniagaan lain, SEDC juga katanya turut menerima tempias akibat pandemik COVID-19, terutama dalam industri perhotelan. Ferguson mendedahkan kadar penginapan hotel-hotel SEDC juga merosot sehingga mencecah kurang 10% akibat kebimbangan membabitkan pandemik itu. Bagaimanapun, pusat-pusat peranginan SEDC jelasnya mendapat faedah dari segi pelancongan domestik khususnya pada hujung minggu. Beliau berharap ia dapat memanfaatkan pelancongan tempatan ini selepas tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan. Namun masih terlalu awal untuk menilai secara terperinci prestasi hotel-hotel SEDC sebelum dan selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta sama ada jumlah tetamu meningkat selepas PKPB ditamatkan pada 27 November lepas. Menurutnya, Disember ini menyaksikan banyak pembatalan penginapan manakala kedua-dua hotel Grand Margarita dan Riverside Majestic Astana Wing telah disenaraikan sebagai hotel kuarantin COVID-19 dan Riverside Majestic Puteri Wing ditutup bagi pengubahsuaian sehingga Julai 2021. Ferguson berkata, sebelum PKP, hotel dan penginapan SEDC diuruskan oleh Hemisphere Hotels and Resorts
yang melibatkan Riverside Majestic, Grand Margarita dan Damai Beach Resort telah menikmati kadar penginapan melebihi 60%, manakala perniagaan makanan dan minuman F&B pula mencatat perkembangan pesat. Damai Beach Resort pula terus dibuka sepanjang PKP walaupun kadar penginapannya adalah kurang daripada 10%. Bagaimanapun, perniagaan itu beransur meningkat sejak Julai lepas dengan kadar penginapan mencecah lebih 30% pada Oktober. Malah kadar penginapan pada hujung minggu juga mencatat lebih 80%, manakala Hotel Grand Margarita menyaksikan peningkatan kadar penginapan melebihi 40% pada September namun susut semula kepada kurang 10% ketika PKPB susulan pembatalan banyak tempahan bilik dan majlis. Sejajar dengan keadaan perniagaan yang perlahan susulan PKPB, katanya hotel dan pusat peranginan SADC juga perlu inovatif dalam usaha mempromosikan bilik serta perkhidmatan. SADC juga dijangka melabur untuk membangunkan Semenanjung Damai sebagai tarikan pelancong utama berdasarkan pelan induk memajukan lokasi serta inisiatif lain yang berkaitan. Baik, ini sedikit perkembangan sukan. Prestasi cermelang kontijen Para Sukma Sarawak yang telah menjuarai Para Sukma sebanyak 13 kali perlu dikekalkan bagi menghadapi tamasya Para Sukma di Johor pada tahun 2022. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, usaha padu harus dilakukan bagi merealisasikan impian tersebut. Beliau yang merupakan individu bertanggungjawab terhadap kontingen Para Sarawak yakin dengan peluang atlet Sarawak walaupun kejohanan itu terpaksa ditunda pada 2022 susulan penularan pandemik COVID-19. Fatimah berkata demikian ketika menghadiri bengkel perancangan strategi Para Sukma dan SOPMA di Kuching pada Sabtu. Bengkel yang berlangsung selama 3 hari itu melibatkan penyertaan barisan jurulatih dan pegawai dari pasukan yang terlibat, bertujuan merancang dan menyusun semula latihan serta pengurusan Para Sukma maupun SOPMA. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam hormat.